Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mami Ikram bin Abdul Halim. Nombor metrik saya 08 DPB 19 F1079. Hari ini saya akan lakukan presentation case study 2. Okey. Dalam subjek Engineering in Society. Okey, sekarang akan saya terangkan etika profesional untuk seorang jurutera. Etika kejuruteraan pada hari ini adalah penting untuk memberi kesedaran kepada jurutera, bukan sahaja untuk membuat keputusan perniagaan tetapi untuk menyeberangi isu-isu sosial. Etika profesional adalah satu bahagian penting dalam kerjaya profesional moden. Etika profesional menyediakan asas kepada amalan kejuruteraan. Doktrin utama analisis seketika mempertimbangkan pelbagai pendekatan dalam melaksanakan tanggungjawab seorang jurutera. Oleh itu, BEM dalam kurungan Board of Engineering Malaysia telah mewujudkan kod etika jurutera dengan menyediakan garis panduan untuk jurutera. Isu-isu teknikal dan etika potensi timbul dari pilihan reka bentuk, analisis, tindakan individu dan organisasi. Seorang jurutera perlu berusaha untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas dan kepekaan untuk dapat mengenal pasti isu-isu seketika, teknikal dan ekonomi, untuk mengenal pasti pihak yang terlibat dan hak-hak mereka. Selain itu, jurutera harus mengenal pasti sosial dan politik pada penyelesaian untuk yang mungkin untuk menentukan sama ada maklumat tambahan adalah diperlukan untuk membuat keputusan yang baik dan untuk mencadangkan kursus alternatif mengingatkan mereka akibat tindakan dan asas nilai-nilai etika. Kesimpulannya, tugasan ini bertujuan untuk mengkaji banyak-banyak aspek nilai etika profesional untuk jurutera yang harus diperhatikan supaya integriti jurutera akan tinggi dalam profesion mereka nanti. Okey, first saya akan terangkan apa yang saya buat. Saya akan membaiki kepala pipe, pilih air pipe tu sebab dia sentiasa meleleh macam tu semua. Mesti korang pernah alami benda ni kan. Okey, kepala pipe air sinki di bilik air menitik di rumah pejabat dan tempat kerja. Masalah ini berlaku apabila bilik air tidak dapat ditutup dengan ketat dan air keluar melalui bilik air tersebut. Hal ini akan menyebabkan pembaziran air dan juga bil air rumah akan melonjak naik. Okey, benda ini dia terjadi bila kepala valve bilik air yang rosak. Itu menyebabkan air ni terkeluar. Okey, kita next. Okey, kaedah penyelesaian saya akan terangkan satu-satu untuk membaiki kita punya bilik air ni. Okey, first, kita perhatikan kepala bilik air kita. Ada sedikit ruang kosong yang memudahkan anda membuka kap kepala tersebut bilik air tu. Cungkil dengan menggunakan test pen ataupun screwdriver lepeh. Okey, selepas itu, longgarkan skru yang ada di dalam kepala pipe. Okey, yang ketiga pula, kita keluarkan kepala bilik air dan anda akan melihat valve yang berwarna putih. Okey, dengan menggunakan adjust bersepanah, longgarkan dan buka mengikut arah lawan jam. Seterusnya, kita mulakan semula pemasangan dengan memasukkan valve baru ke tempat asal. Okey, seterusnya kita ketatkan dengan menggunakan sepanah boleh laras. Dan seterusnya lagi, kita letakkan dahulu kepala cap untuk pilih tu. Nanti korang akan tengok sendiri kalau korang buat. Korang untuk test run dia, maksudnya korang test dia punya air tu semua macam mana. Okey, bila semua dah okey, semua dah settle, korang ikat semula skru dan siap. Okey, peralatan yang kita gunakan tak banyak, iaitu test pen ataupun screwdriver lepeh. Okey, seterusnya kita ada gunakan adjust berpanah yang kita boleh adjust dia punya ni ikut kepala bilik air kita. Yang seterusnya sepanah boleh laras. Okey, cost effective. Penggantian valve baru untuk kepala pipe tidak memerlukan kos yang banyak. Valve bilik air hanya RM15. So, tidak benda ni tak jadi masalah pun. Bukan terlalu mahal untuk kita ubah sendiri semua. Okey, seterusnya, tidak menggunakan tenaga kerja yang banyak atau masa yang lama untuk melakukan kerja ini. Maksud saya dalam hal ni, tenaga kerja hanya perlu seorang saja. Tak perlu pun ramai untuk membaikinya. Dia tak mengambil masa yang lama pun untuk membaiki kerja ni.
Okey, boleh diguna pakai dalam jangka masa yang panjang setelah membaiki bilik tersebut. Kalau kita baiki bilik air tu, kita gantikan valve yang baru, benda tu akan bertahan lama. Seperti macam contoh kita masuk rumah tu masa umur kita 6 tahun. Yang rosaknya masa umur kita dah 12 tahun. Okey, so bila kita ganti 12 tahun, dia boleh guna jangka masa panjang sama macam masa kita masuk tu. Okey, etika pemakaian. Okey, ini saya agak pening juga fikir, tapi tak apa. Untuk membaiki bilik air yang rosak, tidak perlu merisaukan keselamatan yang terlalu tinggi. Ini kerana risiko untuk membaiki bilik air amatlah rendah. Sekiranya sudah mahir dalam membaikinya, ianya akan lebih mudah. Jadi untuk keselamatan yang lebih terjamin, anda digalakkan untuk memakai sarung tangan yang sedikit tebal. Contohnya sarung tangan yang berjenis kain. Ini dapat mengelakkan tangan anda daripada terluka. Macam contoh tiba-tiba ada benda tajam ke apa kat situ, dekat pilih tu kan. Kita pun tak tahu. Tapi benda ni jarang berlaku. Sebab tu saya cakap risiko dia rendah. Jadi tidak perlu risau untuk membaiki sendiri. Okey. Saya pasti setiap orang dapat melakukan hal ini dengan mudah. Untuk mengelakkan lagi sinki yang terjatuh atau benda berat yang terjatuh semasa kamu menjalankan ni, yang jatuh kepada kaki anda ke apa ke, anda digalakkan untuk memakai safety boot untuk mengelakkan perkara tersebut. Okey, sekian. Terima kasih.